Alhamdulillah sahabat-sahabat, semoga pencarian semua Allah berikan penemuan. Ada yang sedang mencari jodoh, moga Allah ketemukan dengan jodoh yang soleh dan soleha. Kepada yang melalui fasa perpisahan, ada ramai sangat orang yang mengadu, bahkan bukan perempuan, lelaki pun. Hari itu perjalanan balik daripada Jordan, daripada Palestin, kami naik flight yang terakhir itu flight MAS, Malaysia Airlines, daripada Doha. Atas flight tu ialah sebab bila MAS semua kenal lah, pramugari dan pramugara semua kenal, sebab orang kita kan orang Malaysia. Kemudian pramugari biasalah jumpa, ambil gambar, siapa, walaupun mereka kata ustazah boleh kena ambil gambar kami macam ni. Saya kata macam mana? Yelah kami tak pakai tudung. Tak ada masalah, saya faham. Mudah-mudahan satu hari Allah permudahkan pekerjaan ini dibenarkan untuk pakai tudung. Kebanyakannya pramugari tak bertudung, tetapi di luar selepas waktu bekerja mereka memakai tudung. Allahu Akbar. Cuma saya pesan kena berusaha, kena berniat. Dua. Yang pertama berusaha dan berniat tanpa henti memohon. Kan? Hantar memorandum, hantar surat, buat permohonan tanpa henti kepada pihak atasan supaya membenarkan. Sama ada MAS Airlines, sama ada AirAsia, sama ada semualah airlines yang terlibat, yang melibatkan Muslim, terutamanya wanita Muslim. Sebab kalau pramugara elok je kemas longgar. Sebab airlines non-Muslim, British Airlines tak silap saya, walaupun negara Al-Kafirun, Al-Musyrikun, walaupun negara bukan Islam, mereka membenarkan pakaian pramugari Muslim mengikut etika, pakaian mengikut syariat. Sebenarnya tuan-puan sekalian, antara yang saya pernah jumpa pramugari yang airlines, saya tak ingat, Qatar Airlines, Emirates ataupun adalah airlines ni, dia memang pakai tudung tu tapi leher nampak kan. Kalau kita naik Saudi ke apa, leher tu nampak. Lepas tu dia kata, ustazah, saya teruskan kerjaya ni sebab bukan semua pramugari ni Muslim, bukan semua pramugara Muslim, kebanyakannya non-Muslim. Walaupun tutup auratnya tak sempurna, tetapi Alhamdulillah kami yang Muslim yang bertahan ini membantu penumpang Muslim, bantu untuk solat. Kami kejutkan mereka bila tiba waktu solat, bagi yang minta lah. Dan kami tunjukkan arah kiblat, kami mempermudahkan mereka. Jadi saya rasa memang perlu kekalkan pramugara Muslim. Pramugari lebih kepada mungkin dengan penumpang-penumpang. Dan selama ini kami teruskan memohon. Jadi ada dua langkah. Sendiri mohon, terus desak pihak atasan supaya membenarkan. Yang kedua, ataupun terus mencari sumber-sumber rezeki yang lain, pekerjaan yang lain. Sebab dua-dua kena ikhtiar, dua-dua kena cuba supaya pekerjaan kita tidak menghalang dalam melaksanakan kewajipan. Masya Allah. Saya pernah naik, saya tengoklah airlines apa, dan dia bukan Malaysia, memang dia tak kenal saya langsung. Perempuan, cantik sangat orangnya, lembut je. Saya ni terbayang lagi senyuman dia apa semua. Dia Muslim, tapi dia bukan pakai tutup sempurna, maksudnya dia selendang tapi nampak leher apa semua. Cuma masa tu saya risaukan tentang solat subuh, saya takut saya tak terkejut. Jadi saya duk pesan pada dia banyak kali, bukanlah banyak kali sangat. Mula-mula masuk saya dah cakap, Miss, in English lah, pukul berapa subuh? Lepas tu dia kata, tunggu saya tanya kapten. Lepas tu bila tanya kapten, dia pun bagi tahu sekian. Lepas tu saya ucap terima kasih. Lepas tu saya dah ngantuk, saya nak tidur, ingat nak tunggu. Lepas tu saya panggil dia lagi. Saya kata, saya tanya, boleh ke awak tolong kejutkan saya? Awak tolong kejutkan saya untuk subuh, saya takut saya terlepas. Lepas tu kata boleh. Lepas tu bila dia lalu je, saya kata, Miss tolong ya, saya takut terlepas subuh ni. Tuan-puan sekalian. Lepas tu subhanallah, akhirnya saya pun terlelap tidur. Tuan-puan sekalian, walaupun di atas kapal terbang wajib solat, tidak ada keguguran pun daripada menunaikan solat. Sekiranya airlines itu, flight itu ada ruang untuk solat berdiri, maka wajib pergi solat berdiri dan hadap kiblat.
Kalau Saudi, Emirat, apa semua tu dia ada ruang khas untuk solat. Dan saya terkejut, kami balik baru ni, Malaysia Airlines, MAS pun ada ruang. Dalam MAS tu ada 2 ruang untuk solat. Dia dah siapkan lah, dia dah siap tutup langsir. Yang mana pintu tu pintu kecemasan kan ada ruang besar sikit. Dia dah siap pasang langsir. Jadi dia dah siap hampakan sejadah untuk hadap kiblat. Kalau ada ruang untuk solat dan cuaca okey dan boleh solat, maka wajib solat tamam sempurna berdiri. Bila solat sempurna berdiri, maka tak perlu qada. Ramai yang walaupun ada tempat solat, mereka solat duduk juga, tak boleh, tak dibenarkan. Ada tempat solat boleh solat sempurna berdiri. Sebab tuan-puan sekalian, 2 asas rukun kalaulah tak boleh menepati keduanya, kena qada balik. Dia kira solat menghormati waktu. Sama ada solat tak ada kiblat ataupun solat dalam keadaan duduk. Sebab berdiri adalah rukun wajib dan hadap kiblat. Ada yang duduk atas kerusi, kalau dah balik ke Malaysia, of course lah kiblat tu terbalik. Kiblat tu belakang sana, Mekah, Madinah. Jadi kalau hadap ke Malaysia daripada arah timur ni, maka of course lah membelakangi kiblat. Jadi kalau ada ruang, kalau tak ada ruang itu cerita lain. Barulah solat di tempat duduk dan hadap ke mana-mana. Tapi bila sampai saja di negara, kena terus qada, sebab itu solat menghormati waktu. Cuma saya nak cerita pasal pramugari tu tadi. Lepas tu dikejutkan saya solat. Saya pun solat. Alhamdulillah selesai solat subuh. Lepas tu dia datang jumpa saya dengan ada air mata yang bergenang dan menitik. Dia bagi tahu saya, dia kata, Puan, saya tak kenal Puan. Saya tak tahu Puan ni siapa. Saya tak ingat dia orang Jerman ke, tapi Mak Saleh lah. Saya tak tahu Puan ni siapa. Tapi thank you very much. Dia ucap terima kasih banyak-banyak. Dia kata saya dah lama tak solat, tapi I am a Muslim. Saya dah lama tak solat, tapi asbab Puan bersungguh-sungguh nak solat, tunjuk, saya tengok Puan pergi ambil wuduk, Puan solat. Setelah sekian lama saya tak solat, Alhamdulillah tadi saya solat Puan. Saya lagilah nangis. Sebab dia dah lama tak solat, apa semua, dia Muslim. Sebab pekerjaan dia membuatkan dia susah nak solat. Dia kata terima kasih, dia main pegang tangan, saya dah lama tak solat. Akhirnya Alhamdulillah saya Muslim dan saya dah mula solat. Saya solat semula dan insya-Allah saya tak akan tinggal solat. Begitu. Itu antara pengalaman manis, banyak pengalaman manis saya dengan pramugari. Ingat tak kisah saya jumpa seorang pramugari Muslim yang mana setiap kali saya nak pergi tandas, saya tengok dia pegang Al-Quran. Setiap kali saya nak pergi tandas, saya tengok dia dengan Al-Quran kecilnya. Bukan maksudnya kebetulan waktu tu pramugari dah settle kerja lah. Dah selesai bak makan apa semua, dah selesai kemas-kemas. Bila dah tenang, bila orang dah angkat makanan kan, kita pun nak pergi tandas kan. 2-3 kali saya nak pergi wuduk, saya nak pergi tandas, saya akan tengok dia dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Masya Allah. Walaupun tutup auratnya tak sempurna, dia sentiasa dengan Al-Quran. Al-Quran kecil, dia baca-baca. Lepas tu saya pun tanya, sorry Miss, saya nak tanya, Miss baca apa? Kan? Dia kata, saya baca surah Al-Baqarah. Saya pun tanya, baca Al-Baqarah? Yes, every day I'm recite Al-Baqarah. Dia kata setiap hari dia akan habiskan suratul Baqarah. Tuan-puan sekalian, suratul Baqarah dalam 3 juzuk. 3 juzuk tuan-puan sekalian dalam 30 muka surat. 30 helai dan 30 helai 60 muka surat. Tuan-puan sekalian, saya tanya ulang kali. Every day? Yes, ma'am. Every day. Every day, Alhamdulillah, I will recite Al-Baqarah fully. Saya akan baca sempurna. Hoi, akhirnya saya pun duduk dekat dengan dia, saya tanya. Masya Allah. Saya pun pujilah dia. Saya kata amazing, hebat. Every day recite Al-Baqarah fully. Saya kata ya Allah, luar biasa. Tahu tak dia balas apa pada saya? Dia kata, dia jawab, biasa saja, not amazing. Itu adalah tanggungjawab kita. Al-Quran adalah untuk kita. Lepas tu dia cakap macam ni, tapi saya rasa awak lebih baik daripada saya. Dia cakap kat saya,
Awak tentu baca Al-Quran lebih banyak daripada saya. No, saya kata no. Why? Dia pun cakap, pakaian awak jauh lebih baik pada saya. Dia kata, saya tahu awak somebody. Dari segi awak bercakap, dari segi awak ni, mesti awak somebody. Saya kata, tak, saya orang biasa je. Tapi sekarang saya rasa malu. Saya cakap, saya rasa malu dengan kamu. Dia kata, kenapa awak nak malu dengan saya? Saya malu dengan awak. Dia cakap pada saya, pakaian awak sempurna menutup aurat. Awak tengok, look at me. Saya tutup aurat pun tak sempurna kerana pekerjaan. Saya anak tunggal, tak silap anak tunggal. Saya jaga mak ayah. Pekerjaan ini saya perlukan sangat. Tapi bila keluar je daripada kerja, saya akan tutup aurat dengan sempurna. Dan aku adalah kekuatan saya. Tuan-puan sekalian, Allahu Akbar. Saya ambil gambar dengan dia dan saya buat rakaman apa yang dicakap tentang suratul Baqarah. Saya kata, kenapa surah Al-Baqarah? Dia kata, suratul Baqarah mengandungi kisah-kisah Nabi. Hampir semua kisah Nabi ada di dalamnya. Dan semua kisah itu memberikan kekuatan kepada saya. Dia kata, sejak ayah saya meninggal dunia, sebab dia belum kahwin, saya sangat rapat dengan ayah. Sejak itulah saya mula istiqamah dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah menjadi penawar hati saya. Alhamdulillah, saya jadi kuat, saya jadi tenang. Dia kata, sejak saya istiqamah dengan surah Al-Baqarah setiap hari. Tuan sekalian, memang ada tuntutan. Nabi SAW mewasiatkan Nabi, ada hadis Nabi tentang supaya membaca suratul Baqarah setiap hari. Dan rumah yang dibacakan suratul Baqarah tidak akan dimasuki oleh jin dan syaitan. Tidak akan dimasuki. Itulah pagar rumah. Bahkan daripada perkara-perkara yang buruk, musuh-musuh, perbuatan-perbuatan jahat manusia dan sebagainya. Kemudian dia kata, Alhamdulillah, semenjak saya beramal dengan suratul Baqarah, segala urusan saya dipermudahkan Allah. Dan kesedihan kalau ada sekejap saja. Saya jadi orang lebih tenang dan saya jadi lebih kuat. Dia cakap tu kan dengan yakin, dengan wajah, dengan suara. Saya rasa sangat cemburu. Lepas tu saya pun kata, boleh saya nak pinjam Al-Quran kamu? Yes, of course. Lepas tu saya kata, awak dah dia kata, boleh tak bagi saya sikit lagi masa, saya nak habiskan suratul Baqarah. Boleh, lepas awak dah selesai, saya nak pinjam Al-Quran kamu. Lepas tu saya cubalah baca surah Al-Baqarah tanpa henti. Tanpa henti untuk habiskan suratul Baqarah hampir 3 juzuk tu. Alhamdulillah, dia cakap macam ni pada saya. Sekiranya hati awak benar-benar berkehendak untuk membaca surah Al-Baqarah fully, Allah akan permudahkan. Saya pun cakap, kadang saya baca beberapa muka surat, saya dah ngantuk. Saya kata, dah ngantuk. No, mula-mula ya, dia kata. Tetapi hati kamu kena kuat, kena ikhlas, kena betul-betul fokus. Allah akan permudahkan. Suara awak pun takkan serak, mata awak pun tak mengantuk. Tetapi awak kena nekat dalam hati. Awak nak baca surah Al-Baqarah fully. Saya kata, baik, saya cuba. Lepas tu dia bagi saya Al-Quran dia. Lepas tu saya dah baca, saya pun cuba baca. Saya baca sampai habis. Lepas tu dah habis tu, lamalah makan masa. Lebih kurang dalam 2 jam baru habis. 2 jam. Dan memang benar, walaupun flight tu dah tutup dah lampu, cuma kita tinggal lampu direct kita saja. Jadi memang masih sama-sama boleh baca sampai habis. Lepas dah selesai, saya pun, dia ada lalu, saya kata Alhamdulillah. Dia kata, kamu dah habis baca? Saya kata, Alhamdulillah dah habis baca. Dia kata, apa yang saya cakap, kamu boleh sebenarnya. Masya Allah. Saya kata, saya nak barakah Al-Quran kamu ni. Sebab tu saya pinjam tadi. Tapi saya tahu ini Al-Quran yang special bagi kamu. Yes, Al-Quran itu daripada ayah dia kata. Saya tak akan bagi pada siapa-siapa. Saya kata, Alhamdulillah, mudah-mudahan saya membaca Al-Quran surah Baqarah melalui Al-Quran puan ni, cik ni, maka saya menjadi istiqamah dengan membaca surah Baqarah setiap hari. Saya sebenarnya pernah dah dipesan oleh seorang alim, ahli Al-Quran. Kalau saya sebut nama, ramai yang kenal beliau ahli Al-Quran. Pernah jumpa di tengah jalan, dia pesan, Ustazah buat kerja dakwah, banyak musuh Ustazah, banyak orang tak senang daripada pelbagai bentuk, pelbagai kumpulan yang akan cuba untuk menjatuhkan Ustazah, merosakkan dan menyakiti Ustazah. Saya sarankan Ustazah beramal dengan suratul Baqarah setiap hari. Masa tu dalam hujan, bertembung masa tu kat RNR. Bukan RNR, ya RNR. Bertembung, subhanallah, suami saya pun ada. Bila bertembung tu kata, Masya Allah Ustazah. Lepas tu dalam keadaan hujan rintik-rintik itulah dia sempat berpesan.
Dia kata amalkan Ustazah surah Al-Baqarah setiap hari. Itulah sebaik-baik perlindungan. Perlindungan diri, perlindungan rumah tangga, perlindungan sekian-sekian, dan itulah sebaik-baik penyembuhan. Adik saya, adik ipar saya, Ustaz Syukri, suami kepada adik saya Aisyah, kalau dia berubat syifa, dia kata subhanallah, kalau orang yang sakit sihir yang teruk, santau, apa-apalah yang sangat teruk, sangat berat, yang sakit dah terlantar, tak boleh bangun, dah bertahun-tahun, dah berubat merata-rata, dia kata alhamdulillah pengalaman dia, bila dia pergi berubat, dia akan baca fully surah Al-Baqarah tanpa henti. Dia akan baca fully. Adik saya Aisyah kata kalau pergi ikut suami dia pergi berubat orang, letih menunggu. Paling kurang 3 jam. Sebab baca surah Al-Baqarah saja dalam 2 jam lebih. Tapi pengalaman adik ipar saya ni kata, bila baca surah Al-Baqarah, sakit berapa lama pun insya-Allah sembuh. Walaupun dah bertahun-tahun terlantar sampai teruk sampai tak boleh bangun, akhirnya boleh bangun sehat semula. Subhanallah, sebab memang surah Al-Baqarah ada kaitan dengan penyembuhan, berkaitan dengan jin syaitan, dan hadis Nabi sebut tidak akan diganggu jin dan syaitan. Jadi perbuatan-perbuatan jahat manusia ni berpunca daripada jin syaitan juga, bisik kepada dia kan, ataupun melalui perbuatan-perbuatan mistik itulah, perbuatan syirik tu. Okey, ada yang tanya macam mana kalau buka TV, buka YouTube, takkan sama. Exactly takkan sama dengan kita baca surah Al-Baqarah, kita yang baca, suara kita. Kalau tak dapat nak baca fully sekaligus, it's okay. Baca 50 surat berhenti, lepas tu baca lagi, tak ada masalah. Asalkan habis baca. Ataupun buka telefon, lepas tu pasang, exactly tak sama. Itu adalah digital sahaja. Itu adalah suara, kan? Suara luar. Sebenarnya tak wujud pun orang tu sedang baca secara direct. Takkan sama. Keberkatan, kesan, impact, pahala yang kita dapat, pahala dengar Al-Quran sahaja. Tapi kalau baca setiap huruf, Nabi kata ada 10 kebaikan. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, setiap huruf itu diberikan 10 kebaikan. Bukan 10 pahala, 10 kebaikan. Kebaikan tu termasuk pahala dah, dan lain-lain kebaikan, tak tahu, untuk satu huruf. Dan Nabi kata, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim saja dah 19 huruf, kali 10 dah 190 kebaikan. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, tapi sekiranya Ustazah tak sempat lah nak baca Al-Baqarah macam tak logik, tak sempat, saya buka TV, itu dah lebih baik daripada tak buka. Memperdengarkan alunan Al-Quran di dalam rumah lebih baik daripada tak memperdengarkan. Jadi walaupun saya cakap tadi, takkan sama pasang TV ke, pasang phone ke, dengar gema suara Al-Baqarah ke, Al-Mulk ke, Surah Yasin ke, kan? Saya cakap memang takkan sama dengan kita membaca sendiri. Sudah tentu, sebab kita yang baca, suara kita, usaha kita dapat pahala. Tetapi lebih baik kita gemakan rumah kita dengan ayatul Quran daripada muzik. Sebahagian muzik adalah haram, kan? Daripada asyik duduk dengar kartun, dengar movie. Ini bila balik daripada kerja, anak-anak pun berbalik sekolah, kalau lagi waktu maghrib, buka surah Yasin. Sambil kita masak kat dapur, bunyi surah Yasin tu, sambil masak, kita pun ikut juga Yasin wal Quranul Karim. Betul tak? Automatik kita akan jadi macam tu. Lepas Isyak, kita pun tengah lipat kain. Lepas tu, buka kuat-kuat sikit. Buka YouTube tu, buka Al-Mulk. Sambil tu kita ni. Ada beza tak? Sama ada, tapi kita baca juga. Ada beza tak? Ada bezalah sikit. Sebab kita baca Quran menyambil, sambil lipat kain, sambil masak. Tapi dapat pahala tak? Dapat pahala. Dapat pahala baca Quran, dapat pahala lidah kita baca Quran, telinga kita dengar Quran, dapat pahala. Tetapi jika kita fokus, kita duduk dan kita pegang mushaf, lepas tu mata kita pula tengok, mata tu ada bahagian pahala mata, telinga dengar apa yang kita baca tu, kemudian kita pun baca dan kita pegang tangan, pegang mushaf tu pun ada pahala dia. Jadi, tetapi daripada kita tak sempat langsung baca, lebih baik kita pasang lalu kita ikut. Faham ya? Alhamdulillah. Kalau kita banyak soalan ni, betul tu Ustazah. Okey.
Nak baca surah tu time mana yang terbaik? Ya Ustazah, sebenarnya surah Al-Mulk boleh baca kalau kita mengganggu kawan sebilik, baca perlahan. Ya, mungkin kawan sebilik non-Muslim ataupun Muslim tapi tak suka. Awak kalau nak baca Quran, nak buka Al-Quran, awak tak payahlah nak kuat-kuat. Jadi, kita ada earphone. Betul kan? Jadi, pasanglah earphone. Kita je dengar. It's okay. Masya Allah. Saat kawan kita tak suka, kawan kita marah, yang student kan. Lepas tu ada yang kata, ada yang tanya apa soalan tadi. Itulah, tak sempat tengok soalan ni. Ada yang tanya, bila waktu yang terbaik? Dia kata waktu yang terbaik, kalau surah Al-Mulk, kan itu ada hadis Nabi. Nabi sebut apa? Tabarakallazi biyadihil mulk, hiyal munjiyah, hiyal mani'ah, min adzabil qabr. Nabi sebut tabarakallazi, surah Al-Mulk itu ia adalah perisai, dia adalah pelindung daripada azab kubur. Surah Al-Mulk, pelindung daripada azab kubur. Ini adalah satu hadis yang sahih daripada Nabi, yang mana ketika itu seorang sahabat bergegas jumpa Nabi dalam keadaan macam terkejut lagi. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak tahu bahawa di situ ada satu kubur dan kami membina kemah di atasnya. Lalu kami mendengar suara daripada bawah, daripada kubur tersebut, bacaan surah Al-Mulk daripada awal sampai akhir. Boleh pula dia tunggu kan? Kalau kita dengar Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakallazi daripada bawah tanah, mungkin lari laju dah kita. Tapi sahabat Nabi ini kata, kami mendengar bacaan suratul Mulk, Tabarakallazi daripada awal sampai akhir. Subhanallah. Kemudian dia pergi bercerita pada Nabi. Lalu itulah jawapan Nabi. Tabarakallazi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk itu, hiyal munjiyah, hiyal mani'ah min azabil qabr. Ia adalah perisai dan pencegah daripada azab kubur. Siapa yang beramal dengan surah Al-Mulk setiap hari, maka di dalam kubur kelak, surah Al-Mulk itu yang sentiasa melindungi kita, seolahnya ia akan diulang kembali bacaan itu, dan kita insya-Allah tidak akan terasa takut untuk menghadapi kematian. Sebab yang kita tahu, kita hanya akan berpindah daripada rumah di dunia ke rumah di alam barzah. Yang mana rumah di alam barzah, rumah yang lebih indah, yang lebih besar, yang lebih nyaman, yang lebih tenang, dan kita boleh berehat serehat-rehatnya. Kita tak perlu solat lagi di alam barzah. Kita tak perlu bekerja lagi. Tak perlu lagi nak hadap konflik dengan lelaki, contohnya lah ya. Tak perlu, tak ada apa dah. Dan bahkan ketika kita berada di alam barzah, kita dah terputus dah dengan dunia. Kita dah tak fikir dah apa dalam dunia. Kita sedang menikmati hasil kita baca surah Al-Mulk pada setiap hari. Okey, kalau waktu malam nak baca surah Al-Mulk, bermula daripada maghrib sampailah subuh. Kalaulah selepas maghrib dah ngantuk tidur, lepas tu bangun-bangun pukul 3 pagi, boleh baca tak Al-Mulk? Boleh. Kalaulah malam tu dia penat sangat, langsung dia tak baca, lepas tu siang baru baca, lepas subuh baru baca, ataupun duha baru baca, tengah hari baca surah Al-Mulk, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Bukan bila terlepas malam, tak baca Al-Mulk lah malam tadi. Bacalah terus surah Al-Mulk. Dia masuk syurga atau neraka, dia macam tak mahu buat amal apa-apa sebab dia cakap dah tertulis pada qadar dia. Banyak yang berhujah macam ni tuan-puan sekalian. Macam ni ya. Ada yang kata, semua kan telah ditentukan oleh Allah. Bahkan syurga dan neraka pun telah ditentukan oleh Allah. Buat apa dia nak beramal? Buat apa nak solat? Buat apa nak tutup aurat? Kalau Allah takdirkan dia syurga, maka syurga juga. Walaupun dia jahat, walaupun dia dia bermaksiat, kalau Allah takdirkan nama dia kat syurga, dia syurga. Dan rugi je beramal susah payah, ibadah susah payah apa semua ni. Tapi dah ditentukan Allah neraka. Nak macam mana dah neraka? Jadi rugi je beribadah, baik tak payah buat lah. Macam tu. Sebenarnya fahaman dan prinsip cara berfikir macam ni banyak tuan-puan sekalian. Banyak. Ramai yang berfikir begini, bukan sikit. Dan cara berfikir ini sebenarnya dibisikkan. Ramai yang mengajarkan cara berfikir begini. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini adalah antara kesilapan besar dalam memahami qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Muslimin muslimat,
Allah SWT berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah suatu kaum ataupun Allah tidak akan mengubah seseorang itu, melainkan dia berusaha untuk berubah, melainkan dia berusaha untuk beramal. Tuan-puan sekalian, saya pernah menjawab soalan direct depan saya. Masa tu saya ceramah, saya ceramah di hadapan pelaku jenayah syariah. Pelaku jenayah syariah yang mereka ini ditangkap khalwat, ditangkap minum arak, ditangkap rumah-rumah urut, kan, ditangkap tempat judi. Lepas tu saya diberikan masa 1 hari suntuk, daripada pagi sampai petang. Jadi saya ada berapa, 6 jam lebih kurang. Saya kena buat aktiviti dengan mereka, saya buat sekian-sekian, Masya-Allah. Jadi pagi tu warming up dulu, kita buat aktiviti sekian. Kemudian saya kata okey, untuk masa pertama ni ada apa-apa, ada siapa-siapa nak jawab soalan? Nak jawab soalan. Ada apa-apa nak tanya? Siapa-siapa nak tanya? Lepas tu ada seorang wanita ni, tutup aurat elok. Dia ditangkap khalwat. Tutup aurat elok pakai tudung labuh. Lepas tu dikata, Ustazah, apa yang saya buat telah ditakdirkan oleh Allah. Dia cakap macam tu dengan yakin depan semua ni, ada lebih kurang dalam 80 orang. Apa yang saya buat telah ditakdirkan Allah. Allah yang takdirkan saya melakukan maksiat tersebut. Kalau Allah tak izinkan, perbuatan saya itu tak terjadi. Dan semua itu takdir Allah. Kenapa kami perlu dihukum dengan takdir Allah? Bayangkan dia tanya macam tu. Kenapa sekarang kami sedang dihukum? Bukankah itu takdir Allah? Macam mana nak jawab, tuan-puan sekalian? Soalan macam ni. Kalau nak jawab depan kebanyakan ni kan, ada pakai gelang macam tu, macam ni rupa, nak jawab dengan dalil Al-Quran, dengan penjelasan. Kadang-kadang kita kena jawab dengan logik akal. Masya Allah. Sebab mereka guna akal ni, mereka bukan berhujah dengan dalil Al-Quran, hadis Nabi, bukan hujah-hujah dengan ilmu akidah, tak. Dia hujah dengan logik. Subhanallah. Saya pun masa tu ada air mineral lah, botol air mineral. Saya pernah dah share ni dengan botol air mineral, tapi saya tak ada botol air mineral, jadi saya ambil phone saya layang ni. Masa tu saya pegang botol air mineral. Saya cakap dekat dia, saya kata, okey puan, sekarang saya nak ketuk kepala puan. Saya nak ketuk kepala puan dengan botol air mineral ni. Ya? Dia pun cakap okey. Saya nak ketuk betul-betul ni puan. Saya nak ketuk tu betul. Saya pun buat aksi nak ketuk kepala dengan air mineral. Saya buat aksi. Lepas tu dia pun macam ni. Tapi tak ada saya ketuk betul kan. Tapi saya buat aksi hampir-hampir betul-betul lah. Macam gitu kan. Lepas tu dia buat macam ni. Lepas tu saya kata, kenapa puan? Yelah, Ustazah macam nak ketuk betul-betul. Habis tu kenapa puan buat macam ni macam nak halang? Saya usahalah untuk halang. Saya kata, puan kan orang yang sangat menyerah diri pada takdir. Kenapa puan tak serah diri je? Kalau takdir Allah kena. Kalau takdir Allah tak kena. Patutnya puan duduk maintain je lah. Kan serah takdir. Macam yang tadi tu, kan serah takdir. Dia kata dia tak beramal, dia tak buat amal soleh sebab dia kata kalau takdir Allah dah syurga, takdir Allah neraka, rugi je beramal. Jadi tak buat apa-apa. Sebab hidup serah pada takdir. Dan kalau berlaku buruk, salah takdir. Maksudnya menyalahkan Allah. Gitu. Lepas tu saya pun tanya dia, puan berusaha untuk mengelak. Puan kan? Puan usaha. Maksudnya ada usaha. Allah berikan kemampuan untuk berusaha itu, kesungguhan, keinginan berusaha itu pada diri kita. Sebab itu Allah beri kita akal. Sebab tu puan halang. Saya pun tanya dia soalan seterusnya. Saya kata, kalau saya ketuk betul-betul puan tadi, saya ketuk lagi, puan rasa macam mana? Saya rasa marah lah. Kenapa puan nak rasa marah? Yelah, apa sal pula Ustazah nak ketuk kepala saya? Apa hak Ustazah nak ketuk kepala saya? Saya pun kata, dah ditakdirkan oleh Allah. Saya kata, nak macam mana puan? Allah dah takdirkan saya ketuk kepala puan. Puan kena terimalah. Puan tak nak marah saya balik.
Kan puan cakap tadi, puan tak layak dihukum sebab takdir Allah puan buat maksiat. Jadi kalau saya ketuk kepala puan sampai berdarah pun, saya pun akan jawab benda yang sama. Takdir Allah. Allah dah izinkan. Takdir Allah saya ketuk kepala puan walaupun sampai berdarah. Puan tak bolehlah nak report polis ke nak apa. Takdir Allah. Dia pun diam. Saya kata, puan ada akal, puan tahu perbuatan puan adalah isi orang bersekedudukan dengan lelaki ajnabi, lelaki asing. Puan duduk ni, puan tahu benda tu salah kan? Ya, sebenarnya itu pilihan puan. Bukan kehendak Allah, itu kehendak puan. Puan tak boleh salahkan Allah. Puan boleh berhenti, puan boleh elak, puan boleh tolak. Masya Allah. Bila kita buat keburukan, kita buat maksiat, Allah tak benci kita. Sebab itu Allah sebut semua manusia melakukan dosa, dan sebaik-baik pendosa, khairul khatta'in, dan sebaik-baik manusia, sebaik-baik kullun nas al-khatta'un. Semua manusia melakukan kesilapan dan dosa, dan sebaik-baik pendosa Nabi kata at-tawwabun, iaitu mereka yang bertaubat. Saya kata, akui saja kita buat dosa, kita buat maksiat, kita buat salah. Akui. Dan Allah memuji, Nabi memuji sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat. Dan Allah ini Maha Pengampun. Kalau kita buat salah dengan manusia, tuan-puan sekalian, kita pergi minta maaf, manusia mungkin alhamdulillah dimaafkan kita. Baik, saya maafkan awak. Kita mula balik, saya maafkan. Tetapi untuk lupa mustahil. Dia mungkin ingat kesalahan kita kalau kesalahan kita tu besar. Kita macam kita maafkan orang buat kesalahan yang besar, kita mungkin ingat. Tetapi Nabi sebut, apabila Allah mengampuni seorang hamba, hamba itu umpama tidak melakukannya. Bila kita minta ampun, kita minta taubat dengan Allah, Allah delete habis dosa tu. Allah delete habis, umpama kita tak pernah melakukan. Dalam buku catatan tu delete terus. Sebab ada orang tanya, kalau kita dah minta ampun dan Allah dah ampuni, nanti di akhirat kelak catatan tu masih ada ke? Sebab dia terbayang esok malulah depan orang walaupun dosa tu dah diampunkan. Tidak. Telah di-delete, telah dipadam. Seumpama kita tidak pernah melakukannya, tidak akan diungkit lagi. Tapi kalau kita buat salah dengan manusia, manusia mungkin kata kita maaf, tapi boleh jadi dia akan ungkit, dia akan cerita pada orang lain, dia akan sebarkan aib kita. Tapi Allah tidak. Siapa yang bertaubat. Dan saya nak ingatkan tuan-puan sekalian, ini kisah benar daripada riwayat yang sahih. Ketika ini Sayyidina Umar kan dibawakan kepada Sayyidina Umar ni orang yang ditangkap mencuri. Lalu bila Sayyidina Umar jadi pemerintah kan, Sayyidina Umar khalifah, Sayyidina Umar pun memutuskan pencuri itu setelah disiasat sekian-sekian, ada saksi sekian-sekian, untuk dipotong tangannya. Kemudian pencuri itu pun jawab. Pencuri itu jawab apa? Dia kata, malangnya aku, dah lah ini kali pertama aku buat. Terus kena tangkap, terus kena potong. Malangnya aku, dia cakap. Lepas tu Sayyidina Umar pun berkata, aku bersumpah dengan nama Allah. Ibarat begitulah. Sesungguhnya Allah tidak akan membuka aib seseorang. Maksudnya penipuan yang terbongkar kena tangkap ni, Sayyidina Umar kata, sesungguhnya Allah tidak akan buka aib seseorang, melainkan dia telah melakukan dosa itu berulang kali tanpa menyesal. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, sebab itu Allah tutup aib kita. Sebab selagi mana kita rasa menyesal dengan dosa kita, kita masih minta ampun bila kita buat dosa tu, Allah tutup. Tapi jangan mempermainkan taubat dalam tempoh yang lama, sampai duduk ulang-ulang berpuluh tahun, berbelas tahun. Jadi taubat tu dah tak ada nilai. Maksudnya di sini, sekiranya aib itu sudah terbongkar, sama ada of course lah manusia yang bongkar ataupun diri sendiri yang bongkar, itu dah sampai tahap kerana dia dah tak rasa berdosa dah dengan dosa, dan di tahap dia tidak memohon taubat lagi dengan Allah. Tapi mustahil, Sayyidina Umar kata, kalau kamu kali pertama buat, mustahil Allah buka terus aib. Tidak. Biasanya aib terbongkar, sama ada diri sendiri ataupun manusia yang bongkar, adalah kerana perbuatan maksiat ataupun perbuatan jahat itu telah dilakukan sekian lama, telah dilakukan kerap dan tidak mohon taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah.
Okey, sahabat-sahabat yang dikasihi, banyak soalan-soalan saya tak sempat baca. Sebenarnya tak sempat, komen laju sangat. Sebab itu, Masya Allah, muslimin-muslimat, apabila aib kita terbongkar dengan izin Allah, dan ketika aib kita terbongkar, selain daripada kita marah manusia yang bongkar, masa tu kita kena menunduk diri, sedar diri, ini adalah amaran terakhir Allah sebelum datangnya amaran api neraka. Peritnya aib dibongkar, peritnya orang tahu kemungkaran yang kita buat, supaya Allah nak kita hentikan kemungkaran tersebut sebelum api neraka yang menyambar, kerana ketika itu tidak ada keperitan yang melebihinya. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, kadang-kadang seorang suami yang zalim terbongkar kezalimannya setelah isteri bertahun-tahun sabar. Kan sabar, simpan rahsia, akhirnya dah tak boleh tahan, terbongkar, ahli keluarga tahu, kawan-kawan tahu, semua tahu. Lepas tu depression lah suami ni, sebab terbongkar keburukan dia. Kalau dia ada iman, dia ada kekuatan, dia boleh melihat, inilah bila dah sampai tempat jatuh, yang tak ada lagi rendah daripada yang dia jatuh tu. Kita ni kalau jatuh rendah, tapi bukan tempat jatuh yang last, boleh jadi kita belum tentu berubah betul-betul. Tapi kalau hidup kita berada di tempat jatuh di titik yang paling rendah, yang tak ada rendah lagi daripada tu, memang dah tak ada apa-apa dah, memang rendah sangat dah, ketika inilah banyak manusia mula bertaubat dan berubah betul-betul. Seri mana jatuh tu tak betul-betul henyak jatuh ke bawah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allah itu maha adil. Allah maha adil dengan kita. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu pada rupa paras, sebab ramai orang cantik, orang handsome hidup dalam tekanan, hidup tak bahagia dan bunuh diri. Allah tidak letak bahagia itu pada harta. Ramai orang kaya raya, jutawan bunuh diri, stres, tak ada cinta dalam hidup, tak ada kebahagiaan. Allah tidak letak bahagia itu pada kuasa. Ramai orang ada kuasa, tetap gila kuasa, kejar kuasa, tak habis-habis dengan kuasa, sanggup buat apa saja untuk kuasa dan hidupnya tidak bahagia. Allah tidak letak bahagia itu pada keturunan, mentang-mentang keturunan orang hebat sekian. Allah tak letak bahagia itu pada masyhur. Allah itu sangat baik, Allah itu sangat adil. Allah letakkan bahagia itu pada ketenangan. Bahagia ada pada ketenangan. Tenang adalah sumber bahagia yang sebenar. Boleh dimiliki si kaya atau si miskin, si cantik atau si hodoh, si handsome atau si buruk, si ada kuasa ataupun di bawah kuasa, yang tak ada keturunan ataupun ada keturunan, yang ada kuasa ataupun yang ditindak. Maksudnya bahagia boleh dimiliki oleh siapa sahaja, sebab sumber utama bahagia, sumber bahagia yang hakiki adalah ketenangan. Ketenangan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya saja dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Hanya dengan, Allahu Akbar, Allah sebut ala, hanya dengan bizikrillah, kamu berzikir menyebut Allah, kamu mengingat Allah, jiwa kamu akan tenang. Tuan-puan dimati Allah sekalian, nak sampai tenang dengan zikir ini kadang-kadang datang dengan ujian demi ujian. Allah tarik itu, Allah tarik ini, Allah uji anak, Allah uji suami, Allah uji perniagaan, Allah uji kawan-kawan buang kita, Allah uji ni sampai kita macam tak ada apa-apa. Dan masa itu kita boleh zikir, ya Allah, dengan air mata, astaghfirullah, mengenang dosa sungguh-sungguh. Sebab ketika itu kita berada di bawah yang tidak ada bawah lagi daripada bawah tu. Dan kita betul-betul la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan Allah. Subhanallah, sentiasa ujian itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab itu, persepsi kita kepada ujian, kita nak sama macam alim ulama wali Allah yang kalau tak ada ujian risau. Kenapa lama Allah tak uji? Padahal dia dalam ujian dah. Padahal hidupnya kelaparan dah. Padahal rumah dia tak ada harta benda pun. Tapi dia masih tak rasa semua itu ujian. Dan dia risau jika tak diuji oleh Allah, kerana ujian adalah cara sapaan kasih sayang Allah. Tuan-puan sekalian, ujian harta, ujian kemasyarakat, ujian kenyang, ujian rehat yang panjang, angan-angan semua, itu ujian yang lebih berat.
yang melalaikan manusia. Sebab ujian sakit, kan sakit diuji dengan sakit. Orang yang didiagnose sakit kanser contohnya, waktu ini hati dia sangat dekat dengan Allah. Sebab dia selalu ingat kematian. Dia selalu buat persiapan. Dia tak tangguhkan solat lagi. Kalau doktor kata 6 bulan saja masa, lagilah. Solatnya terjaga, wuduknya terjaga, zikir selalu, baca Quran, banyak sedekah. Sebab dia mula ingat tentang kematian. Tapi kalau lepas 6 bulan dia tak meninggal, lepas tu pergi jumpa balik doktor. Doktor cakap, sorry puan, tersalah file hari tu, bukan puan. Puan sebenarnya tak ada kanser pun. Puan sebenarnya alhamdulillah sihat. Kebetulan nama sama apa saya tersilap. Sorry ya puan. Ya Allah doktor, rupanya bukan saya. Ini contoh, bukan betul-betul, walaupun mustahil. Saya bagi contoh. Boleh jadi kembali semulalah wanita ini kepada kehidupan asal. Susah dah nak solat awal waktu. Susah dah nak jaga wuduk sepanjang masa. Susah dah nak zikir banyak-banyak macam dah tempoh 6 bulan yang doktor kata 6 bulan je tempoh masa tu. Susah dah nak sedekah. Boleh jadi yang ia sedekah banyak-banyak itu dia pergi jumpa balik. Boleh tak nak minta balik kalau ada tak guna lagi. Hari tu saya ingat dah nak mati, rupanya belum. Saya bagi contoh. Maksudnya betapa mengingatkan kematian. Dan bila kita tahap keyakinan pada mati itu tinggi, dia akan menolak kita untuk berubah. Cuba sebelum tidur terbayang mati. Kan? Hari tu makan kenyang, gembira, dengan suami pun okey, dengan anak pun hora-hore. Lepas tu nak tidur dengan gembira. Kita tak akan rasa bimbang apa-apa pun. Tapi kalau sebelum tidur fikir, ya Allah kalau mati ni, kalau matilah malam ni, banyak benda tak settle ni. Diingat sekejap, bawa ingatan pasal mati sebelum tidur. Kalau mati ni, macam mana anak-anak okey tak? Laki ni macam mana? Kahwin lain tak? Contoh je ya. Kalau mati ni, solat banyak kita tak qada. Kalau mati ni duk fikir pasal mati sebelum tidur kan. Automatik kita akan istighfar. Astagfirullah. Sebab masa tu kita rasa nak qada semua solat dah tak sempat. Lagipun dah ngantuk, dah malas dah ni. Dengan hutang manusia pun ada lagi ni kan. Ingat kejap sama mati, mulalah rasa seram sejuk sikit dan kita tidur dengan istighfar. Tuan-puan sekalian, sebelum tidur Nabi dah sebut, barang siapa yang tidur apa? Barang siapa yang tidur, lalu dia membaca sebelum tidur, ketika dia dah baring. Ini hadis Nabi. Ketika kita dah baring, lalu kita membaca ayatul kursi. Baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Betul tak tu? Tiba-tiba confused pula. Okey, baca ayatul kursi sebelum tidur waktu tengah baring. Nabi kata dia akan dilindungi daripada gangguan syaitan, iblis. Muslimin muslimah di mata Allah sekalian, bila kita baca ayatul kursi sebelum tidur, insya-Allah mudah nak bangun tahajud, mudah nak bangun subuh. Sebab yang mengganggu kita daripada bangun untuk solat tahajud apa semua adalah ikatan iblis. Dia mengikat kita dengan ikatan yang kuat, pelbagai ikatan. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Sebelum tidur, kalau duk mikir tiba-tiba mati, macam mana ni, banyak benda tak settle banyak ni, bacalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Eloknya Sayyidul Istighfar ni baca maghrib tu ataupun lepas asar. Tapi kalau dah tak ingat, baca sebelum tidur pun rasa lega. Nah, kita dah tahu sumber kebahagiaan adalah tenang. Dan Allah dah sebut Allah, hanya. Allah sebut Allah, hanya. Soalnya tak ada cara lain. Kalau kamu nak bahagia, kamu kena tenang. Dan tak ada cara lain untuk tenang. Allah, hanya bizikrillah. Kamu mengingati Allah. Kamu kembali pada Allah. Kamu sebut Allah. Kamu mohon taubat dengan Allah. Tatma'innul qulub, jiwa kamu akan tenang. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, kita pun baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tuan-puan boleh cari Sayyidul Istighfar.
Maksud dia sangat indah. Kalau saya terjemahkan, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana abduka, aku adalah hamba-Mu. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Dan aku dalam pegangan janji denganmu, dan aku akan melaksanakan semampuku segala janjiku. Janji untuk beriman dengan Allah, sembah Allah semua sampai habis. Kan aku mengakui dosa-dosaku, kan aku menyerahkan diriku kepadamu, dan aku mengakui segala nikmat-Mu. Tu Sayyidul Istighfar. Cari je dalam internet Sayyidul Istighfar. Nabi sebut apa? Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, ini hadis yang sahih, tak ada ragu. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, maksudnya penghulu istighfar. Kalau istighfar yang ringkas, astaghfirullah, astaghfirullah. Panjang sikit, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Tapi penghulu segala istighfar, penghulu segala zikir untuk memohon ampun dengan Allah, ini dia Nabi ajar. Nabi sebut, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar, pada waktu pagi, lalu dia meninggal, dia mati antara waktu pagi sampai waktu petang, ataupun sampai waktu malam. Dalam tempoh tersebut dia mati sebelum waktu malam, waktu maghrib tu, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Dalam barang siapa yang membaca waktu petang ataupun lepas maghrib, maksudnya untuk bahagian malam, lalu dia mati pada malam tersebut, sebelum waktu subuh, mati dalam tidur ke macam mana ke, dia mati pada antara waktu maghrib tu masuk malam sampai subuh, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Masya Allah. Semua yang hadir ni lebih kurang dalam 12,000. Alhamdulillah, 12,000. 5,300, 5,800, semuanya dalam 12,000 lebih yang hadir ni, tuan-puan sekalian. Saya sebutkan tentang Sayyidul Istighfar ni, tuan-puan cari, print, tampal dalam bilik. Tampalah dekat dapur ke, tampalah dekat nak turun tangga ke, hafal bagi lancar. Memang kita baca pagi petang al-maksurat, tetapi sangat lain feel dia bila kita baca dalam keadaan memang kita fokus baca yang tu je. Al-Maksurat tu disusun oleh Imam Hasan Al-Banna, banyak zikir baca sekaligus, betul kan? Bila kita baca banyak-banyak, kita kurang fokus untuk satu-satu zikir. Tapi kalau mampu fokus, alhamdulillah. Namun kalau kita baca asing Sayyidul Istighfar dan kita faham pula maksud, kalau kita nak tampal Sayyidul Istighfar, print out maksud. Cari yang tulisan Sayyidul Istighfar per ayat. Allahumma anta rabbi, dia tulis maksud. La ilaha illa anta, dia tulis maksud. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata, ada maksud. Penghayatan akan lebih. Kalau baca sebelum tidur, kita akan rasa tenang. Kita rasa tenang. Sebab apa tuan-puan sekalian rasa tenang dan tidur, kita dapat deep sleep. Sebenarnya antara gangguan untuk dapat tidur yang berkualiti deep sleep, sebab hati kita ada beban dosa. Hati kita ada resah gelisah dengan urusan yang belum selesai. Hati kita ada sesuatu yang belum settle dengan manusia. Tapi kita manusia tak sempurna. Urusan tak pernah selesai. Manusia kita tak mampu nak penuhi semua kehendak mereka. Akhirnya kita serah pada Allah. Baca Sayyidul Istighfar sebelum tidur. Sebab dalam Sayyidul Istighfar itu penyerahan diri di atas segala nikmat kita akui. Di atas segala dosa kita mohon ampun dengan Allah. Allahu Akbar. Sampai Nabi sebut, barang siapa yang baca lalu meninggal, dicatat baginya bakal penghuni syurga. Kita dapatlah diksi seolahnya walaupun urusan tak selesai, kita dah serahkan urusan tu kepada Allah. Mungkin kita ada hutang dengan manusia, tapi ingat hadis Nabi, Nabi sebut apa? Barang siapa yang berhutang dan berniat untuk melunaskannya, dia bukan berhutang dengan niat tak nak melunaskan, dia berhutang dan dia niat dan dia nekat, dia usaha untuk melunaskan. Lalu dia tak sempat nak lunaskan, dia mati dulu. Nabi sebut Allah akan membayarkan untuknya. Hebat tuan-puan, orang yang serahkan pada Allah. Tapi bukan orang yang tak usah pun nak bayar, buat relax. Orang minta hutang, kau ni minta hutang sabar ke? Lepas tu siap blok pula orang yang minta hutang. Tak boleh, berdosa. Mesti kena niat bayar, usaha bayar, lalu meninggal. Nabi kata Allah akan membayarkan hutangnya. Allahu Akbar. Bagaimana Allah membayarkan?
Boleh jadi Allah beri kepada waris-waris usaha untuk membayarkan, waris ada yang bertanggungjawab settle hutang. Dan sekiranya waris pula miskin apa semua, mudah-mudahan di akhirat kelak apabila pemiutang itu minta dan bentuk pahala, Allah menyelesaikannya. Masya Allah, mungkin dihapuskan catatan dosa tu. Wallahualam, Allah Maha berkuasa buat apa saja. Tapi Nabi kata Allah akan melunaskan. Allah lah yang akan melunaskan hutangnya kalau dia tak sempat untuk membayar, tapi dia niat dan dia ikhtiar, dia usaha untuk membayar. Masya Allah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Ada orang tanya, senang nak masuk syurga. Kalau kita baca Sayyidul Istighfar, ataupun orang tu baca Sayyidul Istighfar tapi tak semayang, dia tak tutup aurat, dia buat maksiat, dia boleh masuk syurga juga asalkan baca Sayyidul Istighfar. Saya akan jawab begini. Orang yang beramal dengan Sayyidul Istighfar pagi dan petang sebagaimana Nabi pesan, beramal pagi dan petang. Petang tu sebenarnya bahasa Arab sebut petang, yang dimaksudkan adalah malam. Pagi lepas subuh dia baca. Kalau lupa baca lepas subuh, teringat pukul 12 tengah hari, janganlah pula kita kata, ya Allah lupalah pagi nak baca. Sebenarnya kau teringat lepas zuhur pun boleh baca. Anytime kita teringat boleh baca. Sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Untuk bahagian siang, baca lepas subuh. Untuk bahagian malam, baca lepas maghrib. Kalau dah nak mula lepas asar pun boleh. Nak mula dah bangun tahajud pukul 4, nak baca dari Sayyidul Istighfar untuk hari tersebut, dah boleh dah. Faham ya? Kalau terlepas apa. Kalau orang tanya, Ustazah, kalau dia tak solat, tak apa semua, tapi dia beramal dengan Sayyidul Istighfar, saya akan jawab. Ini antara jawapan, kaedah jawapan para ulama. Sesungguhnya siapa yang beramal dengan satu amalan, amalan itulah yang akan membawa dia ke jalan kebenaran. Kalau betul-betul dia beramal kerana Allah, kalau dia ikhlas betul kerana Allah. Saya kata, kalau orang yang beramal betul-betul ikhlas kerana Allah, Sayyidul Istighfar, dengan memahami dengan khusyuk, dia Sayyidul Istighfar itu akan menghalang dia daripada maksiat. Sayyidul Istighfar itu akan memimpin dan akan mendorong dia untuk solat, untuk tutup aurat, untuk jadi wanita ataupun lelaki yang soleh dan solehah. Percayalah. Sebab dia dah mau ampun dengan Allah. Dan dia mengakui dosa-dosanya. Kan? Kalau kita baca, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Aku mohon perlindungan daripadamu ya Allah, daripada kejahatan yang aku lakukan. Bayangkan kita sebut, ya Allah aku berlindung daripadamu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Aku mohon perlindungan daripada kejahatan yang aku lakukan. Perasan atau tidak tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita rasa keburukan yang berlaku asbab dosa kita. Bila tengok anak kita buat satu perbuatan yang buruk, kita kata, ya Allah ini dosa-dosa aku ni, akhirnya anak pula Allah engkau uji. Lepas tu sakit, ni sebab dosa-dosa. Sebab itu Sayyidul Istighfar, Nabi ajar kalimah, A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Aku mohon perlindungan daripadamu ya Allah, daripada keburukan asbab perbuatanku. Sama ada keburukan di dunia, keburukan di alam barzah, keburukan di mahsyar, keburukan api neraka. Kita mohon, ya Allah aku mohon berlindung daripadamu, daripada segala keburukan asbab perbuatanku. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Dan aku mengakui segala nikmatmu ke atasku. Wa abu'u bi dhanbi. Dan aku mengakui segala dosa-dosaku. Wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada siapa yang boleh mengampuni dosa melainkanmu ya Allah. Subhanallah. Hanya Allah saja yang boleh ampunkan dosa kita. Dan hanya Allah saja yang berhak mengampuni dosa kita. Dan once Allah mengampuni kita, Allah delete dosa umpama kita tidak pernah melakukan. Sebab itu kita sebutkan, mustahil orang yang beramal dengan Sayyidul Istighfar, dia masih boleh berterusan melakukan maksiat. Mungkin awal-awal dia tinggalkan sikit-sikit, lama dia boleh tinggalkan terus. Sebab ada pengakuan, ya Allah wa abu'u bidhambi, aku mengakui dosa-dosaku. Aku mengakui bahawa aku belum melaksanakan perintahmu. Padahal tidak ada halangan untukku melaksanakan perintahmu. Tak ada halangan. Alasan ada alasan semata-mata. Hanya alasan yang dicipta. Kalau nak buat boleh. Cuma tak sungguh-sungguh untuk buat. Untuk solat, untuk hijrah, untuk tutup aurat dan sebagainya. Subhanallah, kita tahu baru-baru ini ada artis memberi alasan cari rizki untuk dia melakukan perbuatan maksiat. Maksiat ke Ustazah? Kan dengan suami isteri jelas maksiat. Mendedahkan aurat dan melakukan soft porn secara terbuka. Siap ada cium, siap ada peluk, sampai tahap cium leher. Itu ada perbuatan maksiat yang sangat berat. Ustazah ni menghukum orang, mana boleh judge orang. Tuan-puan sekalian,
Kalau kita kata perkataan yang saya sebut ini bermaksud judge orang, menghukum orang, senang-senang hukum orang buat dosa, senang-senang hukum orang. Saya menyebutkan perbuatan, saya tak sebut individu, saya tak sebut nama. Kalau kita baca kitab Al-Kabair, dihimpunkan di dalam tu 70 dosa-dosa besar. Dan dosa ini, semua dosa ini balasannya neraka, kalau tidak mohon ampun. Kalau mati tak sempat bertaubat dengan dosa yang dia buat, balasannya adalah neraka. Al-Kabair, dosa besar yang diberikan ancaman neraka. Yang mana ada ayat Al-Quran ancaman neraka. Faham ya? Jadi siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut, lalu kita beri peringatan. Perbuatan ini dosa besar. Kan? Perbuatan ini sekian-sekian. Bukan kita judge orang tu, bukan kita hukum sebab kita tak tahu perjalanan dia seterusnya. Tapi peringatan perlu diberikan. Sebab itu tolong ayat backup. Tak payahlah nak ni, kita pun belum tentu penghujung macam mana. Tak payahlah nak sibuk tegur-tegur dosa orang apa semua. Belum tentu boleh jadi orang tu lebih baik daripada orang yang tegur. Ini adalah perkataan yang disebut oleh siapa? Sama seperti umat Nabi Lut alaihi salam. Umat Nabi Lut gunakan perkataan yang sama. Akhirnya umat Nabi Lut diazab oleh Allah, dibenamkan ke dalam tanah yang iktibar daripada laut mati itu. Tuan-tuan sekalian, apa perkataan umat Nabi Lut kepada Nabi Lut bila Nabi Lut menyeru? Adakah kamu menyangkakan kamu lebih baik daripada kami dan kesudahan kamu lebih baik daripada kami? Bayangkan. Antara jawapan dan dirakam di dalam Al-Quran, umat Nabi Lut kata, adakah kamu merasa kamu lebih baik daripada kami dan penghujung kehidupan kamu lebih baik daripada kami? Itu jawapan contoh umat yang telah dibenamkan, dimurkai oleh Allah. Hari ini itulah backup. Netizen backup. Orang yang melakukan maksiat terbuka, dia yang buat secara terbuka. Lepas tu bila ditegur terbuka, dia tak boleh terima. Sedangkan kenapa kena tegur terbuka? Saya sangat takut tuan-tuan sekalian. Perbuatan saya masa tu duduk kat Palestin, tengah viral isu tersebut. Kemudian staff saya mesej, saya kata, Ustazah, ada artis ni sekian-sekian. Artis tu pun dah delete video, tapi video tu bila dicari tersebar lagi, ramai dah download dan ada di YouTube, ada semua. Bila saya tengok, astagfirullah, memang mengucap panjang. Walaupun suami isteri, perbuatan itu adalah haram untuk dipertontonkan dan ia memang berdosa besar. Kemudian, yang saya lebih takut daripada perbuatan artis tersebut, yang lebih saya takut adalah komen-komen netizen. Saya terkejut. Sebahagiannya menegur dengan baik, ialah sebahagian kecam. Tapi sebahagian besar backup. Alah, dia orang nak cari rezeki. Alah, dia orang kan suami isteri. Kau dengkilah tu. Suami isteri, tak ada masalah. Suami isteri boleh buat lebih daripada tu. Memang benar. Tidak ada aurat antara suami isteri. Tidak ada batasan, nak buat apa buatlah suami isteri. Tetapi tertutup, bukan terbuka. Bukan dipertontonkan. Walaupun atas alasan cari rezeki. Cari rezeki, keberkatan dia tergantung kepada bagaimana kita mencari rezeki. Produser ke, penerbit ke, permintaan daripada pihak atasan ke, semua itu kena tolak belaka, letak depan keberkatan Allah. Semoga menjadi pengajaran dan tidak ada artis yang buat lagi selepas ini, walaupun suami isteri. Sebenarnya bukan perbuatan tu. Artis-artis, influencer, orang awam, siapa sahaja yang melakukan perbuatan walaupun suami isteri yang melampaui batasan, dipertontonkan di khalayak ramai, sama ada melalui media sosial ataupun yang depan-depan ni, peluk, cium pipi, bersungguh-sungguh. Mungkin kalau salam peluk tu cerita lain, kan, itu dah tidak menggairahkan. Tapi kalau dah betul-betul peluk sungguh-sungguh, siap ini siap itu, ada yang menonton dengan hawa nafsunya naik. Orang lelaki memanglah tak aurat daripada pusat sampai ke atas, tapi kalau badan itu menonjol, ketak-ketak, sado, kita tengok komen kat bawah. Bila lelaki-lelaki sado, buat gaya tanpa pakaian, alasan tak aurat kot. Cuba tengok komen kat bawah. Komen tu, lelaki pun komen lucah. Sebab itu, perbuatan tersebut menggalakkan aktiviti homoseksual, gay, lesbian dan sebagainya. Tengok komen, wanita-wanita pun komen yang lucah-lucah. Maksudnya jelas terbukti,
Walaupun bahagian yang ditunjukkan tidak aurat, tapi tetap berdosa kerana yang dipertontonkan itu menaikkan syahwat dan telah menarik komen-komen negatif. Impact dia negatif, jelas. Sebab itu sebagai ulama kata, walaupun tak ni tidak boleh ditunjukkan kepada awam. Tak boleh. Yang boleh dilihat badan dia tu ahli keluarga je. Tapi ada lelaki yang sangat malu, imannya sangat tinggi. Pada anak pun dia malu. Kat rumah pakai elok. Anak bila tengok ayah tu tak pakai baju, malu. Betapa berjayanya ibu ayah ni melatih si anak kecil. Kan sifat malu walaupun tak aurat. Maksudnya ayah ni pun mesti pakai kurang-kurang singlet. Tak adalah pakai kain plekat je, malu pada anak perempuan. Kan tak tunjuk ni. Samalah juga dengan ibu ni. Tak adalah anak berkemban dalam rumah mentang-mentang tak aurat. Ada anak lelaki, anak perempuan. Dan anak perempuan pun malu nak berkemban. Sifat malu, al-haya'u minal iman, malu itu iman. Dan Nabi kata setiap agama ada roh dia, dan roh agama Islam adalah malu. Sifat malu itu roh dan benteng paling kuat. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada yang tulis sebelum tidur, betul. Sebelum tidur, kita baca apa sebelum tidur sahabat-sahabat? Yang disarankan dalam hadis Nabi, baca 3 kul. Nabi, Sayyidatina Aisyah cerita Nabi tidak akan tidur, melainkan Nabi akan baca 3 kul. Nabi akan merapatkan kedua tangan. Nabi akan baca 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Dan Nabi akan hembus. Dan Nabi akan sapu ke seluruh badan. Sapu. Nabi yang telah dijamin syurga dan diharamkan neraka. Nabi buat amalan ini setiap malam sebelum tidur. Kita tak ada jaminan syurga langsung ni. Tak ada jaminan apa-apa ni. Keselamatan dalam kubur semua tak ada jamin. Pun malas kita nak beramal kan. Tapi kenapa Nabi tetap istiqamah beramal? Untuk ditunjuk jadi qudwah, jadi contoh kepada umat. Supaya umat ikutlah. Sampai Sayyidatina Aisyah cerita setiap malam sebelum Nabi tidur, Nabi akan baca dan Nabi akan sapu ke seluruh tubuh. Kemudian Nabi akan baca ayatul kursi ketika baring. Kemudian Nabi menyuruh Sayyidatina Fatimah membaca 3 zikir. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Yang mana zikir itu akan memudahkan. Dan Nabi sebut kepada Sayyidatina Fatimah, wahai anak andaku, maukah kamu aku ajarkan kepadamu satu amalan yang mana jika kamu melakukannya, kamu beramal dengannya, ia lebih baik daripada seorang pembantu. Ceritanya sebab Sayyidatina Fatimah minta dengan ayandanya, berikanlah aku, berikanlah anak anda seorang pembantu. Sayyidatina Fatimah kerja teruk, tangan dah berdarah-darah, bahu pun dah lekuk angkut air daripada jarak yang jauh untuk beri minum pada ahli keluarga, untuk beri minum pada binatang ternak. Kalau gandum kita hari ni dah dapat yang elok, putih, tinggal kita nak campur air, nak buat cekodok. Tapi zaman tersebut gandum dibawa dengan biji-biji gandum yang perlu ditumbuk-tumbuk dan dikisar sendiri. Air jalan berkilometer untuk dapat sumber air. Sayyidina Ali mana? Kenapa suami tak menolong? Sayyidina Ali sentiasa dihantar oleh Rasulullah ke medan perang. Kalau pergi perang bukan sekejap, kadang minggu, kadang bulan. Sayyidina Ali adalah panglima perang, antara panglima perang yang terhandal. Selalu ditinggalkan Sayyidah Fatimah. Saya pernah sampai peringkat dah penat. Lepas tu tahu Nabi pulang daripada satu perang dan membawa antara tawanan perang di kalangan wanita. Lalu Fatimah pun pergi jumpa, wahai ayahandaku, boleh tak berikan aku seorang pembantu? Masya Allah, tuan-tuan sekalian, apa halangan Nabi untuk tidak berikan anak tercinta seorang pembantu, sedangkan Nabi ada bawa pulang, sahabat Nabi ada ramai pembantu ni, wanita-wanita yang bukan Islam yang telah diambil. Dan diambil ni tuan-tuan sekalian, bukan diambil secara paksa, itu adalah deal perang ketika itu, subhanallah. Tetapi mereka tidak dipaksa memeluk Islam kan, sama ada hamba di kalangan wanita atau lelaki tak dijadikan paksa masuk Islam, tak, mereka akan dijadikan pembantu di rumah-rumah orang Islam ketika itu, dan akhirnya mereka semua akan memeluk Islam bila mereka melihat indahnya Islam. Okey, anak anda meminta seorang pembantu, Rasulullah ada kuasa dan Rasulullah tidak ada halangan untuk beri seorang pembantu. Tapi Nabi kata apa? Wahai anak andaku, balik dulu, nanti ayanda akan pergi ke rumahmu. Setelah selesai urusan Nabi sangat sibuk. Nabi ada banyak urusan sebagai Perdana Menteri, kan, sebagai khalifah, sebagai suami yang mencari nafkah untuk ahli keluarga. Selesai urusan, Nabi pun pergi rumah Sayyidatina Fatimah. Nabi beri salam, ketika itu Sayyidatina Fatimah ada dengan suaminya Sayyidina Ali. Kemudian Nabi kata, wahai anak andaku,
maukah kamu aku berikan kepadamu satu amalan yang lebih baik daripada seorang pembantu? Lalu Nabi pun kata, sebelum kamu tidur wahai Fatimah, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ia lebih baik daripada pembantu. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, walaupun kalau kita fikir logik akal, pembantu lagi best. Pembantu boleh tolong masak, pembantu boleh jemur kain, lipat kain. Kalau ada pembantu, seronoknya. Kita nak masak, dia dah ready dah semua. Bawang semua dah ready, tinggal masak. Itu logik akal kita. Tapi kenapa Nabi kata lebih baik pada pembantu? Muslimin-muslimat, pembantu bukan boleh bantu semua. Pembantu bukan boleh bantu emosi kita jadi kental bila datang ujian. Pembantu kadang-kadang lagilah menyesatkan dada. Boleh jadi dengan amalan zikir tersebut sebelum tidur, sama ada anda suami atau anda isteri, anda ibu atau anda ayah, anda anak sekalipun. Mudah-mudahan dengan zikir tersebut kena yakin Allah akan permudahkan segala urusan kita. Boleh jadi anak kita menolong, suami jadi ringan tulang, boleh jadi segala urusan sepatutnya selesai 3 jam jadi selesai setengah jam. Pembantu dia terhad, dia bantu dah urusan-urusan rumah tangga je. Tetapi rupanya dengan beramal dengan zikir tersebut, urusan belajar kita mudah, urusan mengajar kita mudah, urusan pekerjaan berniaga kita mudah dan sebagainya. Sebab Nabi kata ia lebih baik daripada pembantu, tetapi tidak didetailkan bagaimana ia lebih baik tu. Tapi yakinlah beramal sebelum tidur. Kadang sambil tertidur tu, subhanallah, 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 tertidur. Mudah-mudahan walaupun tertidur tak sempat habis pun jumlah yang Nabi wasiatkan 33, 34 tu. Mudah-mudahan walaupun tertidur masa kita menghitung zikir tu, kita tetap dicatat umpama kita membaca sepenuhnya dan kita akan dapat manfaat sepenuhnya. Masya Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Tak buat, tak rasa. Bila buat, terkejut dengan hasilnya. Tak buat, tak rasa. Tapi kalau dah buat, kita terkejut dengan hasilnya, tuan-puan sekalian. Itulah motivasi supaya buat. Cuba buat 2-3 hari. Cuba buat 1 malam. Esok tu kita dah rasa berbeza dah. Kita melalui hari esoknya. Kita bangun pun dah rasa lain dah. Sebab semua itu daripada Allah, tuan-puan sekalian. Allah yang mengatur segala urusan hamba. Alhamdulillah. Dah habis dah masa kita. Sekarang dah pukul 8.30. Mohon maaf ya. Kita hanya baca Al-Fatihah dan 10 ayat terawal surah Al-Kahfi. Kita baca penutup ni dengan 10 ayat terakhir. Semoga perkongsian hari ini bermanfaat. Semoga kita dapat sesuatu, kita dapat kekuatan, kita dapat jawapan dengan persoalan hidup kita. Semua orang dalam ujian, termasuk saya. Nangis, terjatuh, kecewa, bimbang, takut, resah gelisah, sentiasa ada. Kita semua diuji oleh Allah, tidak ada yang terlepas. Tapi senyum. Kenapa senyum? Senyum kepada pemberi ujian. Senyum sebab kita tak nak memilih senyum ketika diberi nikmat saja. Sebab Allah biasa bungkus nikmat dengan ujian. Yang nikmat direct, makan sedap, itu nikmat direct kan. Orang yang kita sayang ucap I love you, itu nikmat direct. Tapi banyak nikmat Allah bungkus dengan ujian di luar. Bila kita dapat atasi dan lalui ujian tu, kita dapat buka bungkusan ujian, dalam itu nikmat yang lebih dahsyat. Nikmat yang jangka masa panjang sampai ke syurga. Jadi walaupun dalam derita, dalam sedih, dalam kecewa, dalam terseksa, dalam ketakutan, dalam apa saja, tak boleh nak describe apa masalah semua. Tapi tetap bila jumpa orang senyum. Zikir, solat. Subhanallah, sebab kita sedang senyum kepada pemberi ujian, pemberi takdir, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tuan-puan sekalian, percayalah solat dah banyak bantu kita. Walaupun kalau orang tanya, apa kekuatan Ustazah? Malu nak ngaku semayang. Macam bagus sangat kan. Orang kata klise kan. Solat, kekuatan. Malulah kita nak mengaku kalau orang tanya apa ni. Sebab kita tahu solat kita pun tak berapa khusyuk. Solat pun kadang-kadang lewat, kadang-kadang laju. Solat pun kita tahu sebab wajib. Kalau tak wajib boleh jadi tak solat. Saya cakap ni benda yang jujur yang saya rasa. Maksudnya, nak ngaku pun malu kalau orang tanya apa kekuatan nak jawab solat. Sebab tahu kualiti solat kita macam mana. Tetapi hakikatnya tuan-puan sekalian, tanpa kita sedar, solatlah yang membuatkan kita mampu bertahan hidup bertuhan sampai hari ini. Sebab kita masih solat. Walaupun malam-malam, laju-laju, lambat-lambat. Walaupun tangguh-tangguh. Tapi sebab kita masih solat 5 waktu tu. Solat, walaupun kadang-kadang kita lepas solat, aku rasa macam tak, entahlah apa, solat macam tak solat.
Tapi sebenarnya solat tu dah telah banyak membantu kita. Yang menguatkan kita, yang kejahil emosi tak terkawal, solat tu lah. Sebab tu Allah sebut, wasta'inu bis-sabri was-salah, mohon pertolongan dengan sabar dan solat. As-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada keburukan. Solat itu mencegah daripada keburukan terhadap kamu, dan solat itu mencegah daripada kemungkaran. Sebenarnya alhamdulillah Allah lindungi kita daripada kemungkaran banyak. Walaupun kita masih ada buat kemungkaran, beberapa kemungkaran, masing-masing sendiri tahu apa kemungkaran yang kita buat. Tetapi sebenarnya solat yang kita duk buat selalu tu dah banyak dah menghalang kita daripada kemungkaran dan juga keburukan dalam hidup. Keburukan. Terima kasih di TikTok sampai 6.4. 6.4, 5.1, 6 campur 5, 6 campur 5, 11,500 campur ni, 12,000 lebih lagi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, kita tak apalah, kita tak baca 10 ayat terakhir ni pun tak apa. Kita dah baca 10 ayat terawal. Kita selawat sikit. Lepas tu saya ada beberapa pengumuman. Encik tolong nak buat apa pengumuman. Okey, kita selawat sikit untuk menyejukkan hati dan mengikat apa yang kita rasa. Tadi kan kita dah rasa sedar sikit, rasa insaf sikit, rasa terpukul, kan, rasa sentap. Jadi rasa-rasa ni kita ikat dengan selawat. Bimbang rasa tu dah habis, hilang terus terbang rasa. Tidak disusuli dengan tindakan. Jadi nak jaga keberkatan ilmu rasa-rasa tu, kita ikat dengan selawat. Sebab Nabi sebut, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Membawa maksud Allah akan memberikan rahmatnya kepadanya. Rahmatnya itu rahmat Allah kepada orang yang berselawat walaupun 1 kali, 10 kali. Dengan rahmat Allah sahaja kita boleh beramal dengan ilmu, dan kita boleh bertindak dengan rasa yang kita sedang rasa. Sentap, sedih, sayu, nak berubah, nak hijrah, semua itu rasa adalah satu hidayah daripada Allah. Tapi rasa ni boleh hilang. Rasa ni boleh pergi seminit selepas habis live ni. Rasa ni boleh terbang begitu saja kalau kita tidak ikat dengan rahmat Allah melalui selawat. Kita selawat ya, simple je selawat kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثير وغالي أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Last, kita sama-sama
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Masya Allah, muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Kita dah nak masuk Rabiul Awal. Ke dah masuk? Berapa bulan Rabiul Awal? Dah masuk dah. Hari ini berapa Rabiul Awal? Bulan kelahiran Nabi SAW. Berapa hari bulan ya hari ini? Hari ini berapa Rabiul Awal? Masya Allah. Oh, hari ini 4 bukan 4. Hari ini 5 Rabiul Awal. Betul. Hari ini 5 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Betul. Hari ni hari Khamis Hari ni hari Khamis. Hari ini 5 Rabiul Awal. Kita dah masuk 5 ke 4? 5 kan? Hari ni dah 5 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Kita dah masuk bulan kelahiran Nabi. Itu yang kita berselawat. Jadi kami nak mengajak tuan-puan sekalian untuk hadir ke Maulid Akbar yang dianjurkan oleh kami sendiri. Kita menjangkakan sasarannya, ini yang lama ni. Kenapa tim tak hantar yang terbaru ya, tak hantar yang terkini? Ini yang lama ni. Ini bukan 4 orang ni, ada ramai lagi. Ada Habib Nail, ada Ustaz Muhammad Rizam, saya, Tuan Guru Datuk Syekh Muhammad Hafiz, kemudian ada persembahan artis, persembahan kumpulan nasyid. Hijaz, Munif Hijaz, dan siapa lagi? Adalah beberapa orang. Allahu Akbar. Semalam petang dah tegur dah tim ni. Saya tak dapat nak sebutkan sebab saya takut salah. Tapi sepatutnya tim dah boleh hantar poster yang terkini dengan tarikh yang terkini, dengan maklumat yang terkini. Okey. Kita nak jemput semua hadir ke Maulid Akbar 2.0. Kita dah buat tahun lepas. Memang anjuran kita Yayasan Al-Hijrah. Bila? Iaitu pada 7 Oktober. 7 Oktober hari Sabtu pagi. Bermula jam 7.30 pukul 8 pagi sampai Zuhur. Ada tausiah, ada maulid, bacaan maulid, ada bacaan selawat. Kemudian ada persembahan-persembahan yang berkaitan dengan Rasulullah. Persembahan, ada qasidah, nasyid yang berkaitan dengan Rasulullah, menambahkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lokasinya cari saja Hijrah Village, perkampungan Al-Hijrah. Jadi tuan-puan sekalian, bagi yang bersama-sama ingin menjayakan majlis ini, sebab kos yang diperlukan hampir dalam 100,000. Sewa khemah, kan, PA system, makan minum disediakan untuk makan tengah hari. Kita akan sembelih lembu, kita buat jamuan, kita berhimpun. Umat Nabi Muhammad berhimpun untuk menyatakan cinta kepada Rasulullah. Saya insya-Allah akan menyampaikan kita sebut tausiah yang berkaitan dengan mana-mana kisah Rasulullah. Saya akan bercerita. Saya akan lebih fokus kepada beberapa kisah yang insya-Allah boleh menyentuh hati kita bagi menambahkan rasa cinta kepada Rasulullah. Kita akan cuba, mungkin ada persembahan macam dramatik sikit yang berkaitan dengan cinta Nabi SAW. Jadi tuan-puan sekalian, kami sangat mengharapkan memerlukan sumbangan bagi menjayakan program ini. Dan dalam fikiran saya semalam, Ustaz, sebab kawasan perkampungan itu besar, di sana ada kolam ikan, siapa yang nak bawa pancing ikan, ada 20,000 ekor ikan, siapa nak mancing ikan dalam kawasan tu. Dan mungkin kita kena cari, kita kena tempah ni Ustaz, kawasan bermain kanak-kanak, macam luncur apa semua tu kan kita boleh tempah. So ibu bapa datanglah daripada seluruh negara, bawa anak-anak kecil, sebab jangan bimbang, kita bukan buat di dewan, kita buat di bawah khemah besar yang memuatkan lebih kurang 5,000 orang. Tapi perkampungan hijrah kita kan seluas 42 ekar. Jadi jangan bimbang, kawasan memang luas, anak-anak seronok bermain. Kita akan sediakan juga
apakah bentuk-bentuk permainan sepanjang program tu. Kita fokus di bawah khemah, anak-anak selamat dan tim-tim kita akan menjaga. Dan kita sebenarnya perlukan sukarelawan nak mungkinlah kan, untuk bahagian banyaklah sukarelawan kita perlukan. Jadi anda boleh hubungi nombor telefon sebarang pertanyaan, nak lokasi, nak beri sumbangan, nak jadi sukarelawan, anda boleh hubungi nombor telefon 0103039253. Saya tak boleh sebut banyak kali, nanti TikTok ban. Anda boleh cari maklumat program ini di laman rasmi saya. Masya Allah, kita berjumpa ya pada 7 Oktober pada hari Sabtu. 2 minggu lagi. 2 minggu ke 3 minggu lagi? Lebih kurang 2 minggu lagi saja. Masya Allah, kita buat sambutan Maulidur Rasul, kan, Maulid Akbar, majlis berselawat ke atas Nabi dan persembahan-persembahan yang akan menanam dan menumbuhkan rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, ini saja je tunjuk. Ini adalah buah tangan yang saya beli sendiri masa pergi ke Palestin baru-baru ni. Minggu lepas kan berada di Palestin. So ini adalah Masjidil Nabawi, ini adalah Masjidil Aqsa dan ini adalah Masjidil Haram. Masya Allah. Saja bukan menunjuk, nak bagi anda boleh rasa cinta dan rindu kepada 3 masjid ini. Dan saya mendoakan semoga Allah memberikan rezeki kepada tuan-puan sekalian untuk dijemput oleh Allah ke 3 masjid ini. Dijemput untuk menunaikan umrah di Masjidil Haram, dijemput untuk menziarahi Rasulullah di Masjidil Nabawi, dan dijemput untuk menziarahi Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Musa, makam-makam di dalam Masjidil Aqsa ni. Masya Allah, ada makam, ada mihrab Sayyidatina Maryam, di situ juga ada tempat Imam Al-Ghazali, ada banyaklah dalam Masjid Al-Aqsa ni. Okey, alhamdulillah tuan-puan sekalian, izinkan saya mencari rezeki sekejap. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, cinta syurga. Namanya Cinta Syurga. Ini adalah kerjasama kami dengan Dizandra. Walaupun ada orang rasa macam ini bukan produk totally Ustazah, tapi sebab kami tak mampu tuan-puan sekalian untuk modal keluarkan minyak wangi. Tapi alhamdulillah Dizandra ni kawan baik. Puan Erna tu pengasas, owner tu adalah kawan baik. Jadi alhamdulillah hasil daripada jualan minyak wangi ni, Cinta Syurga ni, air freshener dengan minyak wangi ni, maka hasil pada jualan ini akan menyumbang secara langsung kepada pemilikan bangunan untuk Tafiz, Hijrah Tafiz yang akan dibuka mulai tahun depan. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian, okey, saya nak buka ni. Tadi kan kita cerita pasal Masjidil Nabawi. Antara tarikan utama Masjidil Nabawi adalah Raudah, iaitu makam Nabi SAW. Makam Nabi SAW, yang mana makam Nabi tersebut terletak dalam Masjid Nabawi, tempat Rasulullah wafat di rumah Sayyidina Aisyah, dan makam tersebut berada di tengah-tengah Masjid Nabawi. Kalau siapa yang dah pernah pergi ke Raudah ni ada haruman khas daripada dulu sampai sekarang. Ada haruman khas. Dan alhamdulillah, haruman ini, air freshener ni, hampir 98% menyamai haruman Raudah. Kalau kita pergi beli minyak wangi sekitar Mekah dan Madinah, memang banyak minyak wangi yang sebut ini Raudah, ini Raudah. Tapi bila kita cium, okey, adalah sikit-sikit. Macam tu. Dan saya terkejut apabila satu hari Puan Erna bawakan saya wangian ini. Saya cium beberapa kali, saya kata, ya Allah, hampir sangat bau dia seperti Raudah. Kepada siapa yang tak pernah pergi ke Masjidil Nabawi, ke Raudah, tak pernah umrah lagi, kalau anda sendiri, ya anda tahu orang kata Raudah tu wangi dan sebagainya, ada haruman dia. Memang haruman tu daripada minyak wangi yang dihasilkan lah. Kemudian haruman itulah yang disemburkan ke Raudah. Anda boleh mencuba. RM15 sahaja. RM15 sahaja. Ni kan kita dah buka penutup ni tadi. Kita dah buka penutup. Lepas tu kita pun tungging kan. Kita tungging. Lepas tu dikeluarlah basah tu. Walaupun sekecil ini untuk ruang seluas bilik ke ruang tamu, dia dah cukup. Dia tak kuat, dia tak tengit, tapi dia wangian tu, siapa pernah beli dah? Siapa pernah cuba? Wangian tu dia keluarkan wangian yang boleh
Dia macam menaikkan aura. Wallahu a'lam. Sebab kita dah terbiasa dengan wangian ini, wangian Raudah. Bila kita tercium tu, kita jadi macam, wallahu a'lam, ada setengah orang bagi feedback, bila pasang tu, automatik rasa macam teringat pada Nabi dan automatik selawat. Dia kata, Ustazah, Alhamdulillah, saya pasang di setiap bilik. Bila cium tu, automatik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab dia adalah haruman yang mendekati wangian Raudah. Masya Allah. Siapa yang dah pergi dan merindui Raudah, insya-Allah ini boleh memberikan kekuatan untuk kita melepaskan rasa rindu dengan berselawat kepada Nabi. RM15 saja. Tapi sebenarnya eloknya jangan keluarkan daripada kotak. Sebab biar dalam macam ni. Itu yang ada tulis Cinta Syurga Asma' Harun. Memang telah pun dibrandkan kepada saya Asma' Harun. Contoh ni, kalau tengok Cinta Syurga Asma' Harun. Memang Asma' Harun, tuan-puan sekalian. Kalau tuan-puan beli yang ini, Masya Allah, sebab dah ramai yang minta, Ustazah, tak ada ke untuk dipakai pada, dia kata saya suka sembuh. Ini adalah yang kita panggil sense of life. Okey. Ini sembuh lah. Saya sembuh, tuan-puan bangun tak? Nampak tak saya sembuh? Bangun tak? Bangun. Semua bangun kan? Dah dapat kan saya sembuh semua orang ni? Okey. Sembuh ni, tuan-puan sekalian, saya suka sembuh di langsir sebab kain kan? Lama sikit. Bila suami kita nak pergi solat, nak pergi surau, nak pergi masjid, kita bagi semburan ni. Bagi semburan ni. Oh, orang perempuan kalau nak pakai, dia pakai sikit tapi tak boleh sampai tercium oleh lelaki asing. Dia kena cuba, lepas tu tanya orang sebelah, bau tak? Bau tak? Macam tu. Kalau orang kata berbau, kita pakai di rumah saja. Tapi saya suka sembuh dia di telekung solat dan di sejadah. Bila semayang tu kan, sebab itu sahabat-sahabat, antara yang Nabi cinta, yang Nabi suka adalah wangian. Dan menurut para alim ulama, Nabi tidak pernah menolak hadiah minyak wangi. Wangian Nabi tak tolak. Kalau hadiah-hadiah lain, Nabi ada menolak dengan baik. Tapi kalau diberi, sebab itu orang kata kalau orang bagi hadiah wangian, jangan tolak, makruh. Sebab Nabi tidak menolak hadiah wangian. Dan Nabi sangat sukakan wangian. Wangian ni kita boleh, kalau daripada stres tu bila bang, kita rasa cool, relax, tenang. Masya Allah. Jadi tengok dah ada warning dah. Okey, sahabat-sahabat, kepada siapa yang ingin memiliki semua ini, anda boleh cari saja Cinta Syurga by Ustazah Asma'. Anda boleh pergi ke galeri Ustazah Asma' Harun, galeri. Okey, submit feedback. Okey, anda boleh cari galeri Ustazah Asma' Harun. Bila cari galeri, anda akan jumpa Shopee ada, anda akan jumpa link-link yang menghubungkan anda dengan produk ni. Dan Cinta Syurga ni sebenarnya ada ramai sangat ejen. Semua ejen di Zandra ada Cinta Syurga ni. Ejen Singapura, ejen Brunei, ejen Indonesia, ejen saya tak tahu, memang ramai ejen mereka. Jadi anda boleh je beli dengan ejen-ejen mereka ataupun direct dengan kami, Galeri Ustazah Asma'. Sudah tentulah bila anda beli dengan kami, bentuk sumbangan yang kami kumpulkan lebih besar. Tuan-puan sekalian akan baca pada kotak ni sendiri ada satu QR code. Kalau anda scan, anda akan disambungkan kepada link untuk menyumbang kepada Perkampungan Hijrah, yang mana Perkampungan Hijrah itu Yayasan Al-Hijrah. Yayasan Hijrah itu diasaskan oleh saya sendiri, bukan ada kaitan dengan pihak luar, yang mana di Perkampungan Hijrah itu akan dibangunkan rumah-rumah kebajikan, pengajian berkitab dan pengajian moden pada hari ini, sampai kita nak bina Islamic International School, pengajian tahfiz, pengajian pondok. Kemudian di situ akan dibangunkan agrotourism. Siapa yang tengok live kami semalam, ikan-ikan daripada kolam ikan hijrah yang diternak dah terjual dalam 2,000-3,000 ekor. Sekarang ada lebih kurang dalam 20,000 ekor. Kalau anda nak beli ikan tilapia merah dengan harga RM14 saja sekilo, di pasaran dalam RM18, anda nak berniaga ataupun untuk makan sendiri, nak beli sekilo, 2 kilo saja pun boleh datang. Itu adalah antara hasil pertama daripada Perkampungan Hijrah. Kemudian lepas ni kita pergi ke proses pertanian fertigasi,
Kemudian peternakan memang kita dah buat 4 tahun dah. Lembu kambing kita dah ribu-ribu ekor dah. Subhanallah. Kemudian dibangunkan mini-mini kilang di mana di situ adanya ekosistem ekonomi dan dibuat agrotourism. Kita akan buat mini zoo di dalam perkampungan Al-Hijrah dan sukan-sukan sunnah, berkuda memanah dan berenang. Berenang kita akan buat asing, kolam renang muslimat, kolam renang lelaki, dan juga kita akan buat di dalam itu resort, hotel-hotel yang mana tarikan pelancong bukan Islam dan Islam dalam dan luar negara datang ke Hijrah Village. Dia nak merasai suasana kampung yang damai, ada itik, ada ayam, ada lembu, ada kambing, ada macam-macam tanaman, tetapi mereka datang sebenarnya adalah untuk hijrah. Sebab itu namanya adalah Hijrah Village. InsyaAllah mudah-mudahan orang Islam yang datang, orang bukan Islam datang, mereka aslinya betul-betul berhijrah. Sebab di dalam itu ada Masjid Al-Hijrah dan pengajian berlaku setiap hari, akhirnya mereka terbuka hati untuk memeluk Islam. Tujuan utama dakwah, tetapi kerana dakwah itu perlu ditarik dengan pelbagai cara. Orang yang minat bersukan datang, orang minat mancing pun datang sebab kita akan sediakan kolam-kolam memancing. Orang yang minat nak healing-healing pasang khemah kita sediakan dalam perkampungan hijrah yang mana mereka boleh pasang khemah, healing-healing dalam hutan sebab memang perkampungan hijrah lokasinya di tengah-tengah. Bila tengok depan ada bukit bukau menghijau, ada gunung ganang sampai hujungnya nampak kabus, lepas tu sebelah kirinya semua menghijau. Tapi sebenarnya tarikan semua itu untuk mereka dekat dengan majlis ilmu, dengan majlis selawat, dengan pengajian-pengajian yang kita buat dalam perkampungan Al-Hijrah. Memang impian tu macam terlalu sempurna, terlalu indah, terlalu hebat dan tinggi, tapi tidak mustahil. Tidak mustahil. InsyaAllah kita yakin sama-sama. Saya takkan mampu teruskan. Sekarang perkampungan hijrah memang dalam pembangunan pesat anda sangat dialak-alukkan untuk datang anytime. Kita buka setiap hari pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang, 4 petang. Sebab apa? Staf kita ada, pengurus kita ada kat sana. Anda datang-datang nak tengok betul ke projek ni berjalan. Tengoklah, kita ada 50 pekerja. Kalau kita ada bajet yang lebih besar, sumbangan lebih besar, kita boleh luaskan lagi. Kita boleh cari sampai 100 pekerja supaya cepat siap perkampungan Al-Hijrah tu. Ya, anda adalah sahabat sepujangan. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, setiap anda membeli sama ada minyak wangi yang disemburkan ataupun air freshener RM15 saja, sebenarnya anda menyumbang kepada pembangunan perkampungan Al-Hijrah. Sebab itu kita tulis dekat sini. Kalau anda buka kotak ni, ada ditulis sini. Ada ditulis tentang perkampungan Al-Hijrah. Ayatnya adalah, perkampungan Al-Hijrah adalah sebuah projek di bawah Yayasan Al-Hijrah bagi mewujudkan sebuah komuniti Islam yang mempunyai sistem pembangunan kehidupan yang berkualiti tinggi dari sudut jasmani, rohani, mental dan emosi. Di sini juga akan dibangunkan ekosistem ekonomi yang lestari mencakupi sektor agro, pelancongan, perladangan, peternakan, perikanan, industri kecil, kesihatan dan pendidikan. Bagi merealisasikan jihad ini, sebahagian daripada keuntungan jualan cinta syurga akan disumbangkan kepada pembangunan perkampungan Al-Hijrah. Declaration dah dibuat, dah ditulis dalam kotak ni. Kotak untuk ni. So, kepada siapa yang nak jadi ejen untuk cinta syurga, anda boleh hubungi galeri. Ustazah, saya jadi ejen, saya nak jual kakao. Anda, subhanallah, ejen sebenarnya untuk satu ni pun memang sangat tinggi. Saya tak nak sebutlah sekarang sebab fokusnya nak menjual, tapi siapa nak jadi ejen. Semua ni anda dapat cari rezeki, anda boleh menyumbang kepada pembangunan perkampungan hijrah. Kalau anda cikgu di satu sekolah, anda rasa tak ada lagi orang jual cinta syurga, jadilah wakil kat sekolah tu. Sebab minyak wangi ni orang akan beli berterusan tau. Dah habis, beli lagi. Dah habis, beli lagi. Ada orang dia beli terus 10. Kata, kenapa beli 10? Oh, saya hadiahkan sebab harga dia murah, RM15. Daripada saya duk fikir hari lahir nak bagi apa, RM15. Okey lah kan. Jadi ada orang beli banyak sebab dikata kat rumah ada 5 bilik, setiap bilik dia pasang ruang tamu lagi, lepas tu dalam setiap kereta dia pasang, supaya dikata selalu nak berselawat, ingat Nabi, sebab ini adalah haruman Raudah. Masya Allah, terima kasih. Mohon maaf ya, hujung-hujung saya elan sebab cari rezeki tuan-puan sekalian. Memang kena cari rezeki, kena cari keuangan untuk kita meneruskan gerak-gerak kerja perkampungan hijrah dan juga untuk menampung kos pengurusan, nak bayar gaji pekerja, nak bayar sewa tempat pekerja tu bekerja dan lain-lain. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita layan jap soalan. Siapa yang nak live, sila live. Sebab dia tanya, Ustazah, modal macam mana? Anda hubungi dulu, nanti akan diterangkan
Bagaimana modal? Modal sangat rendah. Saya tak ingatlah berapa. Saya rasa untuk jadi ejen mungkin nak kena beli modal ejen sangat rendah. Betul. Bayangkan tuan-puan sekalian, yang suami saya cakap dan encik suami cakap dan seingat saya pun modal untuk ejen RM9 saja. Jadi anda dapat RM6. Ui, banyak tu. Kos saja pun dah berapa. Cuma nak bagi tahu dia mungkin kena beli dalam 10 ke macam itulah, lebih kurang ke 20. Saya tak ingat. Hubungi saja pihak kami, cari je. Anda search saja galeri Ustazah Asma, anda akan jumpa nombor telefon yang direct kepada galeri. Jadi sama ada anda nak jadi ejen di Zandra ataupun ejen kami. Kalau ejen kami harga semua sama, tak ada beza. Tapi bila anda jadi ejen kami, anda direct membantu jualan kami yang mana sudah tentu hasilnya lebih banyak. Lebih, kalaulah sebenarnya beli dengan ejen di Zandra pun boleh, tapi portion tu takkan menyamai besar portion itu dengan kalau direct dengan kami lah. Faham ya? Gitu. Modal, ada kata jangan sebut modal tak ada. Gitu. Siapa yang nak join terus doa, insya-Allah ada modal. Tapi kalau awal-awal kata nak join tapi tak ada modal, memang tak ada lah akhirnya. Memang tak ada. Tapi ayat kena positif dulu. Walaupun sekarang masih belum ada modal, insya-Allah nak join. InsyaAllah saya nak join suatu hari nanti. InsyaAllah saya akan usahakan cari modal. Allah akan permudahkan. Sebab kata-kata kita juga dah satu doa. Betul kan? Ada kata yang dah beli, nak join. Okey, insyaAllah boleh sahabat-sahabat. Jadi, itulah dia. Saya rasa kena juga ni sebab tuan-puan sekalian nak ajak pada hari Ahad ni. Sebab masa dah suntuk, saya kena jemput juga melalui platform ni. Ahad ini nak jemput, datang je. Tengok-tengok, makan mi goreng sikit. Datang je. Boleh jumpa saya. Macam tu kalau nak jumpa lah. Kan ilahi saya esok. Kau nak ucap akhir-akhir depan-depan Ustazah sama ilahi. Dinilai pembukaan showroom kita. Showroom di bawah Deluxe. Nilai. Cari saja Deluxe. Deluxe. L-U-X-E. Yang bertempat di Nilai. Nilai ni dekat dengan Bangi, dekat dengan KL, dengan Selangor, dengan Shah Alam. Tak jauh sangat lah. Kalau Seremban jauh sikit. Jadi ada opening perasmiannya. Saya akan berada di Deluxe ni insyaAllah daripada pukul 9, pukul 8, pukul 9 sampai petang. Sampai petang. So siapa yang berhajat nak jumpa berdepan ataupun apa sajalah, boleh datang ke opening showroom kita Deluxe. Rasa mungkin ramai juga tak tahu kita ada buka kilang perabot. Dan perabot utama fokus kita adalah Chesterfield. Dan Alhamdulillah ini adalah cawangan yang kedua selepas kita dah buka cawangan di Melaka. Dan cawangan Melaka dia target Melaka, Johor, sekitar kita sana. Jadi yang ini sekitar target inilah area KL, Selangor, Bangi dan sebagainya. Kita buka di Nilai. Jadi jomlah support perniagaan kita. Kita berniaga bukan of course lah perlu untung. Sekarang sangat struggle tuan-puan sekalian. Gaji lagi 5 hari kan, nak gaji 4 hari lebih kurang 4 hari 3 hari dengan staff yang ramai. Memang kalau jujurnya lebih pada 100,000 lagi kami tak cukup untuk keperluan bayar gaji pekerja. Pekerja-pekerja kita ni, staff-staff ni adalah mereka yang bekerja untuk dalam kerja-kerja kebajikan, kemanusiaan dan kerja dakwah, media, researcher. Mereka ni tak berkait dengan profit. So jualan-jualan yang kita buka, jual Chesterfield, buka kilang semua ni menampung kos operasi gerak kerja dakwah. Itu yang berat. Setiap bulan struggle, tak pernah ada simpanan lagi. Setiap bulan meniaga, kos operasi semua premis, kos-kos sekian-sekian dalam 400k. Bila dekat nak bayar gaji, biasalah tak cukup. Tak cukup 100 lebih, tak cukup sekian-sekian. Sebab itu bila dekat gaji nampak saya beria sikit iklan. Berilah sikit iklan. Kena tolak tepi dah malu. Daripada meminta-minta, daripada berhutang, baik berniaga. Tapi ada orang berniaga dalam ekonomi yang sangat tenat, terpaksa juga meminta-minta dan berhutang. Tetapi tuan-puan sekalian, ia bukan senang. Dalam situasi yang tenat ekonomi, kita tahu anda juga selalu bagi sokongan. Kita faham semua dalam fasa berjimat cermat. Tapi siapa yang boleh datang, nak jemput sangat datang ke showroom ni ya. Inilah contoh. Hari tu saya dah tegur pasal sofa ni, kita apa. Ini contoh. Kita buat memang high quality Chesterfield, high quality Chesterfield, tapi cita rasa ataupun kualiti mewah tetapi harga rendah.
yang mampu dimilik. Dan kita ada buat promosi sampai 50%. 50% dan lain-lain promosi istimewa sempena hari lahir saya, hari lahir esok. Jadi sempena hari lahir, promosi besar-besaran deluxe sampai 50%. Contoh sofa tu harga 2,000 jadi 1,000. Sofa tu harga 3,000 jadi 1,500. Kita potong separuh harga. Untung sikit-sikit. Yang penting barang jalan, yang penting ada transaksi, yang penting adalah sikit rezeki yang boleh dikongsi. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Kali ni betul-betul tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.